Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak murid saya. Okey, selamat berpuasa pada hari yang ketiga pada hari ini insya-Allah. Jadi seperti biasalah kelas kita tetap juga diteruskan ya. Okey, mari kita lihat sambungan ya daripada bab yang hari itu berkenaan dengan sokongan gerakan dan pertumbuhan ya. So kali ini yang kita nak lihat ialah sokongan pergerakan dan tumbuhan haiwan bahagian 2 iaitu hydrostatic kan. Okey. Jadi apa yang kamu akan pelajari pada hari ini ialah sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan yang kita fokuskan kepada haiwan hidrostatik. Masih ingat lagi pada kelas yang lalu kita dah bincang ada 3 jenis bentuk sokongan kan. Sokongan apa dia? Rangka luar okey, yang maksudnya bukan maksudnya kita nampak tulang di luar, tapi kita nampak kerangka keras iaitu kitin yang berlilin seperti belalang lipas yang mana kita pegang tu rasa macam ada keras-keras sikit lah, bukan keras sangat Dan yang kedua ialah rangka dalam. So rangka dalam menunjukkan rangka tersebut ataupun tulang tersebut berada di dalam, so kita tak nampak. Nampaknya bila dah mati nanti hilang semua daging, nampak tulang. Okey, itu rangka dalam. Dan yang ketiga ialah sistem sokongan hydrostatic. So bila ada perkataan hydro, dia menerangkan tentang kewujudannya bendalih atau cecair yang mana kalau kita pegang daripada luar lembik kan, seperti ulat beluncas, seperti cacing, seperti lintah Okey, so yang itu kita nak lihat pada hari inilah. Okey, so seperti biasa sila buka buku teks. Okey buku teks muka surat 118 menghubung kaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan So bagaimanakah cacing tanah bergerak mari kita lihat bagaimana rangka hidrostatik dalam cacing tanah membantu pergerakannya Okey, so kalau kita lihat selemah-lemahnya seekor cacing yang tidak mempunyai tulang dan sebagainya, tapi ingat awas bahawa cacing juga mempunyai tanggungjawab dan amanahnya yang sangat tinggi. Cuba kita imbas balik, apa kerja dia, apa tugas dia dia bukan pelajar macam kamu tapi tugasnya ialah membina, menghasilkan lubang di dalam tanah so bila ada lubang ataupun ruang udara rongga di dalam tanah, maka satu, air hujan akan mudah masuk. Kemudian yang kedua, udara pun juga akan mudah masuk. Jadi nak mengatakan bila adanya kewujudannya cacing di sesuatu tempat, tanah tersebut mestilah akan menjadi subur sebab ada dua perkara yang menyuburkan tanah, iaitu udara dan air. Bayangkan dalam dunia ni seekor cacing pun tak ada. Kan? Maka tanah akan kering kontang, air tak masuk, udara tak ada, maka tak subur. Sebab itu kamu tak akan jumpa cacing di kawasan gurun ataupun di kawasan batu-batu kan. Jadi kawasan itu memang tidak ada tumbuhan yang subur dan sebagainya Okey, baik. Okey, mari kita lihat pergerakan Cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik iaitu ruang badannya dipenuhi bendali kan. Okey. Yang ni cacing tanah bergerak di atas tanah dengan bantuan keta. Apa itu keta iaitu bulu kejur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Jadi jangan kamu anggap cacing itu tak ada bulu ingat kamu juga ada bulu kan. Cacing pun ada juga Terdapat 2 jenis otot pada dinding cacing, iaitu otot lingkar dan otot membujur. Ni kita akan lihat dalam gambar rajah sebentar lagi Okey, mari kita lihatlah dia tunjukkan dalam 6.3 yang ni. Okey, ni 6.4, ni 6.3. Harap-harapnya jangan gelilah dengan cacing selepas ni. Memang ada yang geli tu. Okey, nampak apabila dia dipotong. Ni dipotong ni. Okey, so dipotong secara menegak. Okey. Okey, so ini yang kita akan lihat. Dia ada otot membujur. Okey, otot membujur. Okey, kemudian dia ada otot lingkar. Otot membujur tu di tengah Kemudian otot lingkar paling luar Kemudian dia ada rongga badan berisi bendali kan, yang ketiga Dan yang kata keta tadi, ini keta kan. Mungkin dengan mata kasar mungkin tak nampak tapi kalau lihat betul-betul sebenarnya nampak tumpuk macam hitam kecil Tapi kalau dilihat di bawah mikroskop maka kita akan nampak ni so dia itulah keta Okey, harap-harap boleh tahu otot membujur, otot lingkar, kemudian rongga dalam berisi bendali, dan yang akhir sekali ialah keta, iaitu rambut ataupun berbulu lah yang agak keras bukanlah keras macam besi tak tapi sesuatu yang digunakan untuk memaut sebenarnya Okey, otot-otot pada cacing tanah ini juga bertindak secara berantagonis. Berantagonis itu maksudnya berlawanan. Berlawanan tu macam mana? Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur.
kan, menyebabkan badan cacing menjadi menipis memanjang, menipis memanjang. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur pula, badan cacing akan menebal dan memendek. Kan boleh bayangkan okey, so itu yang berlaku. Sebab itu cacing kalau kita lihat dia memanjang kan, kemudian pendek kan, panjang pendek tindakan otot lingkar dan otot membujur secara berantagonis yang berlawanan menghasilkan tekanan hidrostatik. So bila ditarik kecut panjang tebal halus, dia menghasilkan tekanan menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan cacing tersebut Okey, apabila cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik memindah cecair ke memindahkan cecair di dalam badannya ke belakang badan. Okey, apa pula yang terjadi kepada cecair tersebut apabila badan cacing menebal dan memendek? Cecair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek itu oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan. Jadi kalau kamu boleh bayangkan belon yang panjang tu. Ingat lagi kan? Belon yang panjang tu bila kita tekan di bahagian depan, dia akan mengembung di belakang. Bila tekan di belakang, dia akan mengembung ke belakang ke depan pula Okey, itu proses. Jadi hampir samalah. Okey, jadi kamu boleh lihatlah bagaimana pergerakannya dengan cara kamu scan QR code ini. Cuba kamu scan dan kamu akan lihat cacing itu bergerak bagaimana Okey, itu sekejap Okey, mari kita lihat okey, yang atas tu potongan kereta rentas Okey, ini bagaimana dua otot tadi membujur dan otot lingkar tu mengecut Okey, nampak So bahagian hadapan tu apabila dia dia menarik lah dia mengembung kan, dia akan tolak benda lagi ke belakang kan. Okey, dan begitulah dia sering berlaku secara berlawanan otot dalam dan otot membujur dan juga otot lingkar yang mengecut Okey, so itu proses kembang kecut Okey, jadi cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur yang berlaku secara berlawanan daripada bahagian anterior ke bahagian posterior posterior tu pos belakang lah kan. Post tu maknanya dah lepas maksudnya belakang. Okey, kemudian anterior antena so bahagian hadapan Jadi arah pergerakannya kalau ini bergerak ke depan kan, gelombang pengecutannya bergerak ke belakang kan. Macam kamulah bayangkan cuba kamu buat apabila kamu duduk di atas lantai secara menerap Okey, kemudian kaki tu anggapkan kaki itu tidak bermaya. Contoh macam orang lumpuh lah kan, orang lumpuh So bila kamu nak bergerak ke depan, tangan kamu akan dihamparkan ke depan di atas lantai kemudian kamu akan menarik. Kan bila menarik badan kamu akan so apabila tangan dihampar ke hadapan kamu menarik, maka badan kamu, kaki, punggung dan juga keseluruhan badan akan tertarik ke hadapan. Kan, maksudnya kamu mendepang ke depan, tarik ke depan, tangan hampar ke depan, kemudian tarik ke belakang kan, maka badan kita akan bergerak ke hadapan Okey, itu yang berlaku jadi samalah dengan cacing ini So itu yang berlaku pergerakannya secara berlawanan Okey, ini mengecut, kemudian kita mencengkam tanah dia akan bergerak secara berlawanan. So inilah yang berlaku untuk pergerakan seekor cacing Okey, pada masa yang sama, segmen-segmen lain pada badan cacing tanah akan memanjang dan menipis. Hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen itu mengecut dan otot membujur mengendur. Mengecut, mengendur. Jadi kereta pada segmen ini, kereta pada segmen ini akan melepaskan cengkaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke hadapan. Okey, so itu saja dengan daripada dalam buku teks berkenaan dengan haiwan hidrostatik. Okey, so next mari kita lihat buku amali pula. Okey, buku amali muka surat 83 Okey, menghubungkan dengan hidrostatik dengan pergerakan. So ingat lagi bagaimana seekor cacing tu badannya dipotong secara rentas kan. Okey, so bila kita lihat sini ada dua otot Satu otot membujur. Okey. Kemudian yang bahagian luar tu otot lingkar otot bujur tu di dalam tengah lah Kemudian ada kereta Okey, kemudian dinding badan di luar lah.
So cecair di mana? Okey, cecair ni berada di sinilah. Kan? Okey, bendali tersebut Okey. Okey, mari kita jawab. Okey. Cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik iaitu ruang badannya dipenuhi bendali hidrostatik. Okey, terdapat dua jenis otot, satu otot lingkar dan kedua ialah otot membujur Otot lingkar dalam ke tengah? Dalam keluar. Otot lingkar berada di luar dan otot membujur berada di dalam. Okey. Kemudian otot-otot pada cacing tanah itu bergerak secara berantagonis, antagonis secara berlawanan So apabila otot membujur mengecut, otot lingkar mengendur. Kan? Okey. Dan sebaliknya, apabila otot lingkar mengecut, manakala untuk membujur juga pula mengendur menyebabkan cacing menjadi menipis dan memanjang. Okey. Okey, tekanan otot lingkar dan otot membujur yang bergerak secara berantagonis berlawanan menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan Apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik memindahkan cecair ke dalam badan ke belakang. Apabila badan cacing mendebar dan memendek, cecair badan akan dipindah ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan Jadi cacing tanah bergerak di atas tanah dengan bantuan kereta ataupun rambut ataupun berbulu keras yang terdapat pada bahagian luar terdapat pada bahagian luar ataupun bahagian sisi badan Okey, jadi itu sajalah daripada buku amali. Jadi seperti biasa, nanti kamu akan lihat di dalam Google Classroom ada tugasan yang kamu akan kena buat. Okey, itu saja. Selamat berpuasa dan teruskan amalan berpuasa, banyakkan baca Al-Quran dan juga buatlah mentalaah buku-buku sains insya-Allah. Seperti mana di awal tadi cikgu mengingatkan ataupun memperkongsikan bahawa kehebatan seekor cacing tanah yang tanpa tulang juga dapat memberi goncangan kepada dunia. Maksud tanpa seekor cacing maka tanah tidak akan subur. Jadi nak kata setiap makhluk yang Allah cipta semuanya mempunyai tugas. Jadi termasuklah diri kamu sendiri. Jadi bila dalam bulan Ramadan, tugas yang paling utama sekali bukannya tidur. So janganlah tidur banyak sangat. Bolehlah tidur sikit-sikit tapi baca banyak Al-Quran. Sebab Al-Quran dan Ramadan adalah adik-beradik, abang dan adik. Begitu. Jadi maknanya bila ada Ramadan, ada puasa, ada Al-Quran. Ada Al-Quran, ada puasa. Itu yang sebaiknya. Tapi memang Al-Quran ini sebenarnya boleh diamalkan berterusan, tetapi apatah lagi dalam bulan Ramadan, ia perlu lagi dan lagi. Kalau dalam setahun bulan-bulan biasa kamu khatam mungkin satu juzuk mungkin dalam satu khatam 2 bulan sekali mungkin, tapi dalam bulan Ramadan sebolehnya paling kurang pun sekali khatam. Maksudnya ada 30 juzuk, satu hari satu juzuk insyaAllah dalam 9 kamu akan ambil. So itu antara tugas kita lah. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.